Hubungan antara China semakin tegang beberapa bulan yang lepas dan kuasa dunia ini telah bertempur di sepadan Himalaya, iaitu di kawasan panas pertikaian antara dua negara ini. Ianya bermula semenjak China mengambil wilayah Tibet pada tahun 1950 dan sepadan antara dua negara ini tidak pernah dibahagikan dengan jelas. India menuntut kawasan seluas 39,000 km persegi yang dikuasai China di Aksai Chin, manakala China menuntut kawasan seluas 88,000 km persegi yang dikuasai India di Arunachal Pradesh yang dikatakan meliputi selatan Tibet. Kegagalan untuk mengesahkan garisan sepadan China dan India sepanjang 3,440 km menyebabkan pelbagai persepsi masing-masing bagi menentukan di manakah Line of Actual Control (LAC) dan seterusnya menyebabkan tentera yang meronda di sepadan sentiasa bertembung sesama sendiri. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa berlakunya konflik di negara India dan China. Teruskan menonton. Sejarah ringkas. Pada tahun 1914, satu persidangan diadakan iaitu Simla Convention di mana wakil dari British India yang sebelum ini India dijajah British sehingga 1947 dan Tibet bersetuju secara de facto untuk menentukan sepadan di atas satu garisan dinamakan McMahon Line. Akan tetapi, pihak Tanah Besar Beijing tidak pernah menerima dan terlibat dengan cadangan ini. Negara India pula menggunakan garis sempadan tersebut secara formal untuk membahagikan sempadan India dan China. Pada 20 Oktober 1962, China menyerang India dan berlaku peperangan Sino-India War selama 4 minggu yang akhirnya dimenangi oleh China. Ini kerana tiada keputusan jelas tentang sempadan India-China dan juga berlaku ketegangan di wilayah Tibet. Tentera China People's Liberation Army juga telah menyeberangi garisan McMahon dan memasuki kawasan India, Ladakh. India mendakwa China telah merampas kawasan lebih kurang 43,000 km persegi di Ladakh atau Aksai Chin. Pertempuran ini menyebabkan sekitar 3,000 orang tentera dari India yang cedera dan ada yang mati serta 700 dari puak China. Konflik berterusan dan kedua-dua pihak saling menuduh berlakunya pelanggaran sepadan. Kesan pertelingkahan sepadan ini terhadap hubungan India dan China dirasai sehingga kini walaupun terdapat beberapa usaha memulihkan keadaan. Pada tahun 1950-an, China membina jalan sepanjang 1,200 km menghubungkan Xinjiang ke barat Tibet, memasuki 179 km jalan merentasi Aksai Chin yang dituntut India. Pemimpin tertinggi Republic of China, Mao Zedong juga tercabar dengan penerimaan pihak India terhadap Sami Dalai Lama setelah beliau lari dari Tibet ke India pada Mac 1959. China merasakan India mencabar penguasaan China ke atas Tibet yang juga faktor terbesar meletusnya Sino-India War pada Oktober 1962. Pada tahun 1967, pertempuran di Natula dan Chola yang bermula pada 11 September 1967 apabila tentera China menyerang pos kawalan sepadan India di Natula di pegunungan Himalaya. Pertengkaran bertukar menjadi lebih teruk dengan penggunaan senjata artileri dan ancaman dari jet pejuang. Pada April 2013, tentera China membina satu kem di Daulat Beg Oldi 19 km di dalam garisan Line of Actual Control (LAC) milik India. Tentera dari kedua-dua negara membina kem bertentangan satu sama lain. Akan tetapi kemudiannya semua pihak menarik balik pasukan masing-masing pada Mei. Pada Jun 2017, China membawa masuk jentera berat untuk pembinaan jalan di kawasan Doklap dan mula membina jalan ini. Ini menyebabkan pihak India masuk campur dengan pembinaan jalan ini 2 hari selepas proses bermula pada 18 Jun. Pada Ogos 2017, insiden terjadi di sebuah tasik Panggung Lake yang berada di ketinggian altitude 4,350 meter. Tasik ini mempunyai keluasan dari Ladakh ke wilayah Tibet. Beberapa orang tentera kedua pihak cedera. Pada 21 Mei 2020, tentera China memasuki Galwan Valley di Ladakh untuk membantah pembinaan jalan oleh pihak India. Pada 24 Mei 2020, China membina 3 kem di Hot Spring, Patrolling Point 14 serta Patrolling Point 15 dan meletakkan sekitar 800 hingga 1,000 tentera di setiap kem beserta kenderaan berat dan peralatan peninjau. 15 Jun 2020, pertempuran sengit pihak tentera China dan India menyebabkan kematian seorang kolonel tentera India serta 19 tentera lain di Galwan Valley. Pertikaian terkini di Galwan Valley. Beribu tentera China dan India diletakkan dalam keadaan bersedia di kawasan Ladakh di pegunungan Himalaya sejak Mei lepas. Selepas itu, kedua-dua pihak bersetuju untuk menurunkan jumlah tentera pada 6 Jun. Namun proses pengunduran ini bertukar sebaliknya pada 15 Jun apabila pertempuran terjadi di Galwan Valley. Pertikaian pada tahun ini dilihat berlaku dengan sangat sengit. Tentera menggunakan senjata kayu, batu dan paku yang diikat pada kayu dan menyebabkan kematian serta kecederaan tentera kedua-dua pihak.
Pada tahun 1996, perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak bahawa sebarang penggunaan senjata api dan bahan letupan diharamkan di sepadan. Ini adalah pertempuran berdarah pertama selepas tahun 1975. India melaporkan 20 kematian, akan tetapi pihak China tidak memberikan laporan akan keadaan tentera mereka. Pelbagai penyebab hubungan yang semakin tegang antara dua pihak ini. Berkemungkinan pihak tentera yang diletakkan di kawasan terpencil Himalaya ini tidak dapat menerima arahan yang baik dan tidak menyedari akan keadaan politik antarabangsa. Ataupun pihak People Liberation Army dari China hanya membuat keputusan dengan sendiri tanpa mengendahkan pihak antarabangsa. Ini juga mungkin strategi di pihak China yang dilihat sering menekan polisi keselamatan negara luar seperti yang sedang dilakukan oleh pihak Beijing di Laut China Selatan. Pada Oktober tahun ini, selepas lebih 10 tahun proses menggali di kawasan pegunungan di Himalaya, India berjaya menyiapkan terowong sepanjang 9 km dinamakan Atta Tunnel yang akan dapat menghubungkan di kawasan Ladakh di mana kedua pihak tentera berhadapan antara satu sama lain. Terowong ini akan dapat membantu pihak India untuk menghantar pasukan tentera dan peralatan dengan cepat ke kawasan sempadan. Kedua-dua pihak hanya pernah terlibat dengan peperangan besar sekali pada 1962 dan India mengalami kekalahan dan berundur. Kedua negara kuat ini sangat mementingkan kawasan sepadan strategik masing-masing dan penyebab berlakunya konflik berterusan. Jika tiada pihak yang mengalah, pertempuran boleh menjadi penyebab ketidakstabilan di rantau tersebut. Jika terjadinya pertempuran yang sengit, kedua-dua negara yang mempunyai populasi besar serta mempunyai senjata nuklear dilihat sangat berisiko. Ketegangan pasukan ketenteraan dua negara ini dapat dilihat dari sudut politik, iaitu hubungan tegang antara kedua pemimpin negara, iaitu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping. Menurut bekas Panglima Tentera India, jika perbincangan diplomatik tidak berjaya, China akan meneruskan penglibatan kuasa ketenteraan. Akan tetapi, pemimpin dari dua negara ini dilihat matang dalam mengira kos dan kesan peperangan. Mereka akan mengelak dari berlakunya peperangan besar. Namun dengan persempadan yang masih belum jelas, ketegangan akan terus berlaku di masa hadapan. Ekonomi juga akan terkesan kerana China adalah antara rakan pasaran terbesar India. Kerajaan India juga telah mengharapkan lebih 150 aplikasi dari China, termasuk TikTok, kerana isu keselamatan. Pemerhati melihat bahawa kedua negara besar ini perlu berbincang untuk mengatasi masalah ini jika tidak mahu menanggung kerugian di masa hadapan. Kesimpulannya, tidak dinafikan kedua negara berjiran ini membawa kepentingan sesama mereka. Kerjasama dalam ekonomi adalah contoh paling penting. Antara dua negara ini, India dilihat terkesan dengan konflik ini. Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi tekanan rakyat yang mahu memboikot produk dari China yang merupakan strategi yang tidak menguntungkan India bagi melawan kuasa pasaran China yang sangat besar. Defisit perdagangan India bernilai 57 bilion US dollar pada tahun lepas yang jauh lebih besar dari jumlah pasaran dagangan kedua pihak yang bernilai 2.5 bilion US dollar. Ini kerana separuh dari jumlah barangan elektronik diimport dari China dan India juga mengimport lebih 2/3 bahan asas untuk membuat ubatan, iaitu sektor paling berkembang dan menguntungkan di India. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.